Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua jawatan kuasa orientasi tahun 1, para ibu bapa dan penjaga, seterusnya anak murid tahun 1. Selamat menjalani sesi persekolahan 2021 dalam norma baru. Kita semua maklum, rentetan dari tahun 2020 kita beroperasi dalam keadaan pandemik COVID-19 yang sehingga kini masih belum reda, malah saban hari semakin meningkat. Oleh yang demikian, pengoperasian sekolah harus juga terus dilaksanakan, namun tidak seperti kebiasaannya. Dalam tempoh PKP, buat sementara waktu, sesi persekolahan secara bersemuka tidak dapat dijalankan. Namun begitu, pengajaran dan pembelajaran tetap dilaksanakan secara atas talian. Pihak sekolah sangat berharap para ibu bapa dan penjaga bersedia menghadapi perubahan sistem pendidikan mengikut norma baru ini dan dapat bersama anak-anak untuk memantau perjalanan pembelajaran mereka. Video dan maklumat yang saya akan sampaikan ini ialah bagi persediaan pengoperasian sekolah mengikut garis panduan norma baru apabila arahan pembukaan oleh KPM dan KMM diterima. Ini adalah kerana taklimat bersemuka tidak dapat dijalankan berikutan perintah kawalan pergerakan. Baik, sebagai pengenalan, sukalah saya memperkenalkan barisan pentadbir Sekolah Kebangsaan Datuk Alauddin, iaitu Guru Penolong Kanan Pentadbiran Puan Rokiah binti Muhammad, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Ustaz Sahibul Azhar bin Muhammad, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum Encik Ahmad Syarizal bin Mat Jamaluddin. Okey, barisan guru kelas tahun 1 bagi tahun 2021. Satu Ibnu Sina ialah Cik Nur Syahira binti Azli, akan dibantu oleh Ustazah Siti Rohani binti Abdul Muttalib. Sementara guru 1 Ibnu Khaldun ialah Puan Siti Rohani binti Desa, akan dibantu oleh Ustazah Latifah binti Abdul Manat. Okey, persediaan pembukaan sekolah mengikut norma baharu di sekolah. Okey, bagi norma baharu di sekolah, okey, kita lihat sendiri daripada perkataan sekolah itu, ya. S, saringan kesihatan, mesti semua murid yang akan memasuki kawasan sekolah akan melalui saringan kesihatan yang kita sediakan di hadapan pintu pagar sekolah. Kemudian etika batuk dan bersin, ya, ibu bapa haruslah mengingatkan anak murid etika apabila batuk dan bersin tidak boleh di khalayak ramai dan haruslah memakai pelitup muka. Kerap cuci tangan, ya, kita harus mengajar anak-anak supaya kerap mencuci tangan dalam keadaan kita menghadapi pandemik COVID-19 ini. Dia orientasi norma baru. Banyak perubahan berlaku, tidak seperti kelaziman yang sebelum-sebelumnya, iaitu sebelum menghadapi situasi pandemik COVID-19. Dia lakukan pembersihan dan pembukaan yang kerap disentuh, termasuklah di sekolah juga, ya. Setiap kali penggunaan kelas, kelas disanitasi, ya. Begitu juga di bilik-bilik yang lain, setiap kali berlaku sesi pembelajaran dan pengajaran akan disanitasi, ya. Murid disanitasi juga semasa masuk dan balik daripada sekolah. Amalkan penjarakan sosial, ya. Penjarakan mestilah 1 meter dan lebih, ya. Kerap gunakan hand sanitizer jika perlu. Norma ini juga norma baru di sekolah, iaitu panduan sebelum, ketika dan pulang dari sekolah. Okey, ibu bapa bolehlah baca melalui paparan ini, iaitu sebelum ke sekolah, ibu bapa dan penjaga dinasihatkan untuk memeriksa simptom COVID-19 anak. Jangan hantar anak jika mereka mempunyai simptom COVID-19 seperti demam, batuk, sesema, sakit tekak dan sukar bernafas atau suhu badan melebihi 37.5 darjah.
Bawa anak ke saringan kesihatan jika mereka memiliki simptom-simptom di atas. Ibu bapa digalakkan menyediakan pelitup muka kepada anak bagi meminimumkan risiko jangkitan. Kedua, perjalanan ke sekolah, awasi penjarakan sosial terutama kepada murid yang menggunakan perkhidmatan bas sekolah atau pengangkutan awam yang lain. Ibu bapa penjaga digalakkan menghantar anak-anak ke sekolah. Ya, kalau boleh janganlah ditumpangkan pada jiran atau kenalan, ya, biar kita sendiri yang hantar. Okey, ketiganya, memastikan masa senggang diperuntukkan bagi pengambilan suhu badan murid yang berjalan kaki berbasikal ke sekolah. Jadi pihak sekolah menyarankan kalau boleh ibu bapa hantar anak lebih awal supaya tempoh saringan boleh dijalankan pada waktu yang sepatutnya. Suhu badan murid, guru dan pekerja perlu diambil sebaik saja mereka tiba di sekolah. Jika suhu melebihi 37.5 darjah Celsius, murid itu akan diletakkan di bilik isolasi. Bermaksud kita akan asingkan dia sekejap sehingga suhu badannya normal dan kita ambil suhu semula. Jika beberapa kali suhu badan tetap melebihi 37.5, kita akan sarankan ibu bapa untuk ambil anak-anak kemudian membawa ke pusat kesihatan untuk dibuat saringan. Ibu bapa penjaga perlu segera mengambil anak masing-masing apabila jika perlu dihantar pulang. Murid perlu mencuci tangan atau menggunakan cecair sanitasi sebelum masuk ke bilik darjah. Kemudian memastikan warga sekolah patuh pada pelan laluan pergerakan terarah atau sehala. Ya. Pihak sekolah telah menyediakan laluan-laluan yang ditandakan dengan anak panah, kawasan laluan pergi dan balik. Aktiviti luar bilik darjah dan perhimpunan adalah dilarang. Jadi untuk setakat ini, walaupun sesi bersemuka nanti akan dibuka, tetapi kita tidak digalakkan melakukan aktiviti luar bilik darjah ataupun sebarang perhimpunan buat sementara waktu. Okey, yang keempat di dalam kelas. Jumlah maksimum murid di dalam kelas yang dibenarkan hanya 20 orang. Memastikan susunan meja bagi setiap kelas mesti berada dalam jarak 1 meter antara satu dengan yang lain. Ini pihak sekolah telah pun mengambil langkah dan tindakan menyediakan SOP seperti yang disarankan. Okey, murid tidak digalakkan berkongsi alat tulis atau barangan peribadi. Jadi dari semasa ke semasa ibu bapa pun diminta bekerjasama, selalu mengingatkan anak murid supaya tidak ada pinjam-meminjam ataupun perkongsian alat tulis atau apa-apa juga barangan peribadi dengan murid yang lain. Murid perlu berada di tempat yang telah ditentukan dan tidak boleh diubah. Mereka digalakkan meletakkan label nama murid di meja dan tidak dibenarkan berkongsi meja dan kerusi. Jadi sentiasalah pihak sekolah juga ibu bapa ingatkan supaya bila berada di dalam kelas, murid tidak perlu berada di tempat kawan, hanya duduk di meja masing-masing. Okey, saranan kepada ibu bapa, sentiasalah memastikan anak-anak tidak ke sekolah jika bergejala, seperti batuk, demam, sesak nafas, mengajar anak langkah mencuci tangan dengan betul, menasihati anak mengamalkan penjarakan sosial, mendidik anak amalan batuk dan bersin dengan betul. Okey, saya ceritakan sedikit tentang sejarah Sekolah Kebangsaan Dato' Alauddin Selinsing, dan terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa tahun 1 kerana memilih Sekolah Kebangsaan Dato' Alauddin sebagai tempat untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan menimba ilmu. Baik, sejarahnya diasaskan pada tahun 1884 oleh 4 orang yang terkenal di kampung Selinsing. Mereka ialah Dato' Alauddin atau Laudin, Tok Pulup Satur, Tok Ngah Payang dan Tok Lui. Asas sekolah ini sebenarnya ialah sekolah lelaki dan perempuan yang didirikan berasingan. Pada tahun tersebut, sekolah didirikan daripada kayu bakau dan buluh.
Pada tahun 1910, kerajaan mendirikan sekolah daripada kayu dan papan. Pada tahun 1955, dibina bangunan kekal untuk murid-murid lelaki dan perempuan. Murid meningkat pada tahun tersebut daripada 20 orang menjadi 50 orang. Akibat daripada pertambahan murid dari tahun ke tahun, pada tahun 1987, sekolah ini telah mendapat bangunan tambahan yang kekal hingga sekarang. Hasil daripada kerjasama komuniti dan juga adun setempat. Okey, misi KPM, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Misi KPM ialah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Ini ialah visi sekolah. Sekolah Kebangsaan Datuk Alauddin jadi teladan kecemerlangan dalam segala bidang peningkatan iklim, sekolah kondusif, pembinaan budaya ilmu. Sementara misi sekolah ialah berilmu, beramal, bertakwa, pelajar berpotensi, guru berdedikasi, ibu bapa bermotivasi. Okey, peraturan sekolah, setiap murid harus berada di sekolah seawal 7.30 pagi dan waktu pulang ialah 1 petang, Isnin dan Khamis. Ini bagi murid tahun 1. Okey. Pada hari Jumaat, waktu persekolahan ialah 7.30 pagi dan waktu pulang ialah 12.30 hari. Waktu pembelajaran kelas sebenarnya bermula pada 7.40 pagi. Bagaimanapun, kita menggunakan 10 minit daripada 7.30 hingga 7.40 tu sebelum kelas digunakan untuk menyampaikan maklumat dan aktiviti, terutamanya jika pembelajaran persekolahan bersemuka nanti. Jika tamatnya PKP, jika adanya perhimpunan, biasanya kita akan gunakan 10 minit ini untuk sampaikan maklumat daripada guru-guru ataupun mengadakan aktiviti contoh persembahan, bercerita, pidato, nasyid. Sebab masa ni lah kita gunakan untuk mencungkil. Masa yang sesingkat ini kita gunakan untuk mencungkil bakat-bakat daripada anak-anak kita supaya mereka berani berada di hadapan dan menjadi pemimpin ataupun membuat persembahan di khalayak ramai. Pakaian murid lelaki ialah kemeja putih lengan pendek seluar panjang biru tua. Sementara perempuan ialah baju kurung putih dan kain sarung biru tua. Kasut sama ada putih dan stokin putih atau hitam dan stokin hitam. Berkenaan dengan kasut ni telah pun keluar perkeliling. Tuan-tuan dan puan-puan diberi pilihan sama ada untuk mengenakan atau membeli kasut putih untuk anak tuan-tuan dan puan-puan ataupun kasut hitam, tetapi stokinnya mengikut warna kasut tersebut. Kalau putih, putih lah ya, kalau hitam, hitam. Okey, setiap murid wajib memakai lencana sekolah. Okey, seterusnya ialah tata cara pemakaian lencana dan tanda nama. Tuan-tuan boleh lihat sendiri di sini. Lencana sekolah hendaklah dijahit dan berada di atas tanda nama. Ini selaras ya. Etika ini ialah selaras daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. Tanda nama hendaklah dijahit dan berada di bawah lencana sekolah. Bahagian poket hendaklah dibiarkan kosong tanpa ada sebarang tampalan dan atau jahitan. Ini ialah senarai buku teks tahun 1. Jumlah harganya di tepi. Sekejap. Buku Bahasa Melayu tahun 1. Kalau BT tu bermaksud buku teks ya. Kalau BA tu bermaksud buku aktiviti. Kita ada semua sekali ialah 18 ya, sebab
buku yang saya boldkan dengan warna pink tu ialah pendidikan moral. Untuk pengetahuan ibu bapa, Sekolah Kebangsaan Dato' Alauddin dia tak ada murid moral, ya. Murid bukan Islam. Jadi kita tak ada order lah buku moral tu. Selain daripada buku moral, semua kita gunakan, ya. Okey, ya. Contoh buku bahasa Melayu, okey, buku teks, buku aktiviti ada 2. Kemudian buku English, textbook. Kemudian buku activity book ada 2, part 1 dengan part 2. Kemudian ada buku pendidikan Islam, buku teks dan buku aktiviti, buku dunia sains dan teknologi, buku teks dan buku aktiviti, buku matematik, buku teks jilid 1, kemudian buku aktiviti jilid 1, buku teks jilid 2, buku aktiviti jilid 2, pendidikan jasmani, buku Cermat Tiba Selamat tahun 1. Ini ialah pendidikan keselamatan jalan raya. Kemudian buku bahasa Arab, buku teks dan buku aktiviti. Okey, berkenaan dengan kurikulum. Di bawah kurikulum, okey, mata pelajaran dan peruntukan masa minimum jam setahun, ya. KSSR Semakan 2017 tahap 1. Okey. Untuk bahasa Melayu sebanyak 192 jam setahun, ya. Kita mengambil kira setahun lebih kurang 32 minggu murid akan menjalani sesi pembelajaran bahasa Melayu mengikut silibus yang ditetapkan. Mesti habiskan silibusnya dalam masa 192 jam, yang selebihnya ialah ulang kaji. Okey. Kalau ikutkan waktu persekolahan lebih kurang 43 minggu, tetapi 32 minggu ialah waktu untuk kita lengkapkan silibus yang telah ditetapkan. Okey. Bahasa Inggeris ialah 160 jam setahun. Jadi kalau seminggu lebih kurang 5 jam, ya. Kalau bahasa Melayu tadi seminggu 6 jam. Okey. Bahasa Cina, bahasa Tamil kita tidak ada. Matematik sebanyak 96 jam setahun. Okey, pendidikan Islam 96 jam campur tasmik, ya, 32 jam. Pendidikan moral kita tidak ada. Sains 48 jam, iaitu sebanyak 1,5 jam seminggu. Okey, pendidikan jasmani juga 1,5 jam seminggu. Pendidikan kesenian juga 1,5 jam seminggu. Kalau setahun 48 jam. Okey, seterusnya bagi murid tahun 1, mereka akan menjalani program transisi selama 43 hari, iaitu lebih kurang selama 2 bulan. Seperti yang sedia maklum, kita dah membuat pengedaran buku teks dan juga buku transisi pada 18 hari bulan 1 tempoh hari, di mana pada waktu tu kita mengadakan sesi pendaftaran, ya. Okey, objektifnya ialah untuk memberi gambaran suasana pembelajaran dan siswa kenal murid dengan sesi persekolahan yang dijalankan supaya murid lebih bersedia dengan KSSR tahun 1. Garis panduan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran PDP semasa Perintah Kawalan. Kita ada surat siarannya, mengikut surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 3 tahun 2020, iaitu Garis Panduan Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran PDP semasa Perintah Kawalan. Jadi selagi kita berada di bawah PKP, kita harus melaksanakan juga sesi pengajaran dan pembelajaran, tetapi tidaklah secara bersemuka, tetapi melalui secara online. Okey, kita namakan PDPI, iaitu pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okey, objektifnya ialah supaya proses PDP berlaku seperti yang dirancang dalam keadaan selamat. Jadi peranan guru besar supaya dapat memastikan PDP dilaksanakan secara teratur dalam tempoh PKP. Ibu bapa penjaga dapat bersama-sama mengambil tanggungjawab dalam memastikan kelangsungan pembelajaran murid
walaupun tidak dapat hadir sesi persekolahan secara bersemuka. Okey, PBD. Okey, untuk murid-murid tahap 1 termasuklah tahun 1, iaitu tahap 1 ni tahun 1, 2 dan 3. Tidak ada peperiksaan pertengahan tahun maupun akhir tahun. Penilaian adalah berdasarkan pemantauan guru terhadap murid di dalam bilik darjah melalui penglibatan murid di dalam aktiviti yang diadakan dalam kelas. Pencapaian murid dikategorikan melalui pencapaian band 1 hingga 6, ya. Mereka tidak ada peperiksaan, tapi setiap hujung pembelajaran guru-guru akan memberi latihan sebagai penilaian kepada pemahaman murid-murid tersebut. Jadi berdasarkan pemahaman murid-murid tersebut, guru-guru akan menilai sama ada murid tu berada di dalam band berapa. Okey, band 1 tu dia boleh faham, tapi kalau band 6 tu dia boleh faham dan dapat bergerak sendirilah. Biasanya ini akan diterangkan apabila sekolah membuat perjumpaan dengan ibu bapa untuk menerangkan tentang pencapaian murid pada tuan-tuan dan puan-puan nanti. Okey, di bawah hal ehwal murid, hal ehwal murid ni di bawah guru penolong kanan hal ehwal murid iaitu Ustaz Sahibul. Okey, jika ada apa-apa masalah, ibu bapa bolehlah berjumpa dengan penolong kanan hak ehwal murid tersebut. Okey. Murid harus patuh pada peraturan dan disiplin sekolah. Semua murid wajib mempunyai satu naskah buku peraturan disiplin sekolah. Setiap murid yang melakukan kesalahan akan direkodkan dalam sistem salah laku disiplin murid. Jadi sentiasalah kita ingatkan anak-anak didik kita, anak-anak kita supaya mencapai satu sasiah yang tinggi, ya. Semua murid telah dibekalkan dengan borang murid, borang maklumat murid, borang RMT dan borang permohonan bantuan masa sesi pendaftaran pada 18 hari bulan 1 tempoh hari. Jadi diharapkan ibu bapa dapat memulangkan dengan segera semua dokumen tersebut di pejabat sekolah dalam tempoh PKP ini supaya borang-borang tersebut dapat diproses dengan cepat. Bagi tahun 1 juga akan dikenakan kutipan bayaran bagi barang-barang keperluan yang akan diuruskan oleh guru kelas. Contoh buku-buku yang diperlukan, pembelian lencana, pembelian tempahan nama dan sebagainya supaya senang, ya, guru-guru uruskan, ya. Tapi kutipan tersebut tidak akan dibuat dalam tempoh PKP sekarang, hanya akan dibuat semasa sesi persekolahan bersemuka dan dijangkakan, kita harapkan kita sama-sama berdoa semoga pada bulan Mac sekurang-kurangnya dapatlah perkara ni dilaksanakan dengan lancar. Bahagian core curriculum, murid tahun 1 akan diberikan rumah sukan melalui guru kelas masing-masing. Bagaimanapun dalam tempoh PKP, aktiviti core curriculum tidak akan dilaksanakan. Begitu juga aktiviti pendidikan jasmani. Murid disarankan memakai baju sukan yang ditetapkan oleh pihak sekolah semasa sekiranya aktiviti tersebut dilaksanakan selepas tempoh PKP. Semua aktiviti core, akademik dan core curriculum setakat ini adalah secara online mengikut kesesuaian aktiviti pertandingan. Kita tidak ada lagi secara bersemuka dalam tempoh pandemik ini, kecuali apabila kita benar-benar pulih daripada situasi tersebut. Akhir kata, saya mewakili pihak Sekolah Kebangsaan Datuk Alauddin sangat mengharapkan kerjasama ibu bapa, penjaga dalam memastikan kelangsungan pembelajaran anak-anak. Semoga anak-anak dapat meneruskan pelajaran dan menimba ilmu walau dalam keadaan apa sekalipun dan bersedia untuk menghadapi pembelajaran dalam norma baru. Pihak sekolah memohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan berharap
makluman secara online ini dapat membantu sedikit sebanyak ibu bapa, penjaga dan murid membuat persediaan menempuh pembelajaran norma baru. Sekian, terima kasih.